kita. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر يا كريم والحمد لله رب العالمين. Amin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama dan selamanya puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Seterusnya anak-anak tahun 5 Siti Generasi Qurani yang Ustaz muliakan dan sayangi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada petang ini dalam jangka masa lebih kurang 25 minit insya-Allah kita akan belajar subjek akidah, yang mana insya-Allah kita akan sambung daripada pembelajaran yang lepas. Kita sudah ada sikit beza, mungkin 5 ihsan dan 5 ikhlas ada sikit berbeza. Ada yang Ustaz dah masuk sedikit, ada yang Ustaz baru masuk. Tapi kita akan mula balik daripada awal pelajaran yang kedua dalam silibus akidah tahun 5, iaitulah kita akan mempelajari berkenaan dengan Allah bersifat dengan sifat ilman. Salah satu daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ilmu, insya-Allah. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulakan kelas, jadi Ustaz pesan sekali lagi kepada yang baru menyertai kelas dan yang masih belum menuliskan nama penuh sebagai bukti kehadiran ke kelas, baik boleh tuliskan nama penuh di ruangan chat. Okey, baik. Insya-Allah saya akan mulakan kelas. Okey, baik. Boleh nampak ke slide yang Ustaz dah sediakan tu? Boleh. Boleh nampak Boleh. Okey, baik. Baik. Terima kasih. Okey, baik. InsyaAllah kita akan masuk kepada kita ulang kaji kalau dah masuk kelas, dah masuk tajuk sebelum ini. Berkenaan kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu sifat Allah ilmun. Sifat Allah ilmun. Okey, baik. Baik, ilmu ni merupakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam nasyid sifat 20, sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang semua dah hafal, semua dah biasa baca. Maka ini salah satu daripada sifatnya. Okey, baik. Dan dalam juga pengajian sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini dia ada beberapa jenis kategori. Ada sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Tapi itu mungkin tingkatan yang lebih tinggilah untuk pelajar sekolah yang dah belajar. Tapi ala kulli hal tak apa, yang penting kita belajar yang asasnya berkenaan dengan akidah, iaitu salah satu daripada sifat Allah, iaitu Allah itu Tuhan yang ada wajib ke atas Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat ini sebagai salah satu bukti kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kita masuk tengok yang pertama, pengertian. Boleh rujuk juga buku nota padat masing-masing. Ini sama nota yang sama Ustaz ambil daripada buku nota padat. Mungkin ada beberapa, mungkin kalau perkataan ataupun ayat yang mungkin sedikit berbeza saja, sedikit saja. Itu mungkin sebab Ustaz nak pendekkan ataupun nak memudahkan inilah penulisan. Okey, baik.
InsyaAllah pengertian, seperti mana biasa, sebelum kita masuk kepada kefahaman bagi setiap satu tajuk yang kita belajar, maka yang pertamanya kita kena tahu pengertiannya. Pengertian bagi ilmun. Apakah pengertian ilmun dari segi bahasa? Makanya ilmun itu maksudnya berilmu. Tapi yang dikehendaki daripada sifat Allah ilmun, pengertian ilmu itu ialah artinya Allah Maha mengetahui, iaitu ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu. Bila disebutkan meliputi segala sesuatu ni, dah tak kira dah apa keadaan sekalipun. Tidak kira dalam keadaan apa sekalipun. Ada diterangkan di sebelahnya, di sebelah sini. Boleh tengok. Pengetahuan bagi Allah SWT merangkumi semua perkara di alam ini, tiada yang terlepas daripada ilmunya. Sama ada zahir atau batin, wujud ataupun ghaib, terdahulu ataupun terkemudian. Apa yang dimaksudkan zahir? Benda yang kita tahu, yang jelas, yang kita boleh nampak, yang kita boleh rasa, yang kita boleh pegang, kita boleh sentuh. Maupun yang batin, yang tersembunyi. Tersembunyi baik benda itu berada di sebalik penglihatan kita, capaian kita, pendengaran kita, ataupun benda itu bersifat benda di dalam. Sebagai contoh, ataupun benda yang kita tidak boleh nak capai dengan deria kita. Misalnya benda dalam badan kita, organ dalam badan kita. Benda-benda yang bersifat kecil, skala dia terlampau kecil sangat, sel-sel dan sebagainya, maka semuanya itu dimaksudkan sebagai batin, yang kita tak nampak. Zahir ini segala apa yang kita boleh perhatikan dengan panca indera kita, dengan deria kita. Wujud ataupun ghaib yang ada, ataupun ghaib. Ghaib ini dari segi ilmu kita, ilmu manusia, yang mana kita tak boleh nak buktikan dari segi kewujudannya dengan bukti-buktinya. Sebagai contoh, ilmu perkara-perkara ghaib ini kebiasaannya yang kita maklum berkenaan dengan malaikah, berkenaan dengan dosa, pahala yang kita tak boleh nak buktikan. Kita nak bagi contoh, dia punya pembuktian itu tak ada. Maka itu semuanya atas ilmu dan keimanan kita, berdasarkan beberapa didatangkan bukti ataupun dalil yang menunjukkan perkara itu wujud. Itu sahaja. Maka itu dinamakan sebagai perkara ghaib. Terdahulu ataupun terkemudian. Makanya ilmu Allah juga terdahulu perkara yang sebelum ini maupun terkemudian perkara yang akan datang, yang jauh daripada ilmu manusia. Nanti kita akan tengok di akhirnya di manakah apakah perbezaan-perbezaan yang terdapat yang menjadikan perbezaan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Apa yang membezakan di antara ilmu Allah juga ilmu manusia. Baik. Kemudian perhatikan mustahil. Ini juga bahagian yang penting. Minta maaf. Bahagian yang penting iaitu berkenaan dengan sifat. Kata lawan. Setiap daripada Allahumma salli alaihi wasallam. Setiap daripada sifat Allah itu ada lawannya. Dalam arti kata, kalau ini sifat Allah, maka lawan ini tidak layak ataupun tidak sepatutnya ataupun bukannya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi sifat ilmun ini, lawan ataupun perkara yang mustahil yang Allah bersifat dengannya ialah jahil, ataupun dalam bahasa Arab dia jahlun. Dalam bahasa Arabnya jahlun, kerana jahil merupakan sifat kekurangan. Kalau seseorang itu jahil bermaksud tidak tahu, ataupun kalau dalam bahasa kita yang lebih mudah, istilah jahil ini diterjemahkan sebagai bodoh ataupun tidak tahu. Baik, maka jahlun itu maknanya tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu berkenaan dengannya. Maka itu satu perkara yang lemah. Itu satu perkara yang tidak sepatutnya sebagai Tuhan mempunyai sifat-sifat lemah. Maka Allah SWT, Maha Suci Allah daripada sifat jahil. Maha Suci Allah daripada sifat jahil. Baik. Kemudian masuk bahagian yang seterusnya, apakah hukum? Maka seperti biasa, macam Ustaz sebutkan, kalau tanyakan hukum, kebiasaan dia akan tanyakan dua jenis. Yang pertama, apakah hukum bagi Allah bersifat dengan sifat itu? Dan kemudian apakah hukum bagi orang Islam, iaitu kita beriman dengan sifat itu? Maka bahagian yang pertama, hukum wajib bagi Allah bersifat ilmun. Tidak boleh tidak. Allah bersifat dengan sifat ilmun. Kemudian yang kedua, wajib kita ke atas orang Islam beriman bahawa Allah SWT itu Maha mengetahui. Baik. Kemudian kita perhatikan dalil naqli yang kita perhatikan di situ di dalam slide.
daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-75. Ini ayat yang masyhur dan banyak sebenarnya dalam bentuk yang lebih kurang ayat sebegini ataupun dalam bentuk ayat yang sedikit berbeza tetapi tetap memberi makna yang lebih kurang sama. Innallaha bikulli syai'in alim. Bagi ayat ini daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-75, innallaha bikulli syai'in alim. Banyak lagi contoh-contohnya, wa huwas samiul alim, wallahu, dan beberapa lagi yang Ustaz masukkan tadi, ayat yang seakan-akan hampir sama maksudnya dengan ayat inilah. Maka ini yang menjadi dalil. Bila sebut saja, jumpa saja perkataan alimun ataupun ada tambahan alif lam, al-alimun, maka itulah salah satu juga daripada nama Allah dan itu jugalah sifat Allah, iaitu maksudnya sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang tadi kita dah Ustaz terangkan tadi, tiap-tiap sesuatu ni termasuk segalanya. Segalanya, baik yang zahir, batin, yang tersembunyi, yang ada, yang wujud, yang gaib, apatah lagi yang terdahulu dan terkemudian. Kalau siapa ingat lagi di dalam kelas Ustaz ada ceritakan berkenaan dengan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, salah satunya di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masyhurnya dalam surah Al-Baqarah ini, dalam surah Al-Baqarah, maka kemudiannya para malaikat menyatakan tidak bersetuju ataupun mempersoalkan kembali, dalam erti kata bukanlah ingkar, tapi sebagai satu makhluk yang bahagian daripada makhluk tidak mengetahui berkenaan dengan ilmu Allah. Maka para malaikat tanya, ya Allah, betul ke nak jadikan manusia yang mana manusia ini akhirnya nanti akan melakukan kemusnahan atau muka bumi akan melakukan pertumpahan darah dan sebagainya. Maka kemudian Allah SWT menyebutkan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kadang para malaikat tidak mengetahui ketika itu bagaimanakah sifat manusia Allah SWT akan jadikan. Yang malaikat tahu hanyalah mungkin makhluk ataupun ciptaan Allah yang Allah SWT sudah wujudkan di dunia sebelum ini, sebelumnya turun generasi manusia, iaitulah generasi yang pertama ataupun makhluk yang pertama daripada manusia, itu Nabi Adam alaihissalam. Maka disebutkanlah, iaitu disambung, wa'allama Adam al-asma', sebagai nak menunjukkan berbezanya makhluk-makhluk yang lain yang pernah Allah SWT ciptakan sebelum Nabi Adam dengan ini generasi manusia yang Allah SWT nak ciptakan. Wa'allama, maka Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, setiap nama ataupun setiap daripada bahagian ilmu yang Allah SWT berikan kepada Nabi Adam. Thumma aradahum 'ala al-malaikah, kemudian dibuat macam ujian. Para malaikat diuji, ada tak kamu mengetahui berkenaan perkara-perkara ini? Makanya para malaikat ada yang boleh jawab atau tak boleh jawab, tapi bila diajukan soalan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam boleh menjawab setiap satu apa yang dipersoalkan itu. Maka inilah nak menunjukkan dengan asbab ilmu yang Allah SWT berikan kepada Nabi Adam itu, maka menjadikan perbezaan dengan makhluk-makhluk yang Allah SWT cipta sebelum itu, dan juga menjadikan malaikat mengetahui berkenaan keistimewaan dan juga kedudukan manusia yang Allah SWT nak jadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Okey, baik. Kita sambung. Kemudian dalil akli, kalau dalam buku nota padat tak ada dalil akli. Cumanya diringkaskan secara umum dalam ayat macam inilah. Dalam nota padat tak ada. Tetapi seperti kebiasaan Ustaz sebut dalam kelas, dalil akli itu dalil yang kita boleh fikir dengan akal. Mana mungkin mustahil Allah SWT, Tuhan itu tidak mempunyai ilmu dan tidak mengetahui sesuatu apapun, sedangkan Allah lah yang menciptakan. Bahkan Allah lah huwa khaliq, Allah SWT lah yang mencipta. Maka bila Allah mencipta, pastilah Allah mengetahui, Allah mempunyai ilmu berkenaan dengan sesuatu yang nak dicipta. Seperti mana kita, sebagai contoh, bukanlah sampai tahap cipta, kalau kata kita nak berbuat sesuatu, contoh lepas ni nak minum petang, bagi yang tak puasa yang puasa jangan buat pula. Nak minum petang, tiba-tiba nak rasa nak buat Milo ais. Sedap ni dapat Milo ais petang-petang ni. Saya minum kejap Okey, baik. Sebagai contoh, lepas ni nak minum petang, nak buat Milo ais. Jadinya, adakah boleh terus tiba-tiba ada ataupun jadi Milo ais? Benda itu mustahil.
Maka melainkan kalau mesti ada ilmu. Baik, nak buat Milo ais, mestilah ada Milo, ada ais. Cukup ke? Tak cukup lagi. Kat mana nak buat dia? Oh, mesti ada bekas. Bekas dia guna apa? Tupperware besar. Oh, nak guna periuk. Ke nak buat dekat dalam bekas yang kecil. Makanya semuanya itu memerlukan kepada ilmu. Betul tak? Nak buat nak kata apa? Nak buat sebenda yang simple je ni. Nak buat Milo ais pun memerlukan pada ilmu. Tahu Milonya, mesti ada Milo, mesti ada ais. Kemudian mesti ada bekasnya. Kemudian boleh ke buat dekat dalam tandas? Ataupun buat dekat garaj kereta? Mesti buat dekat dapur ataupun kawasan pantry ataupun meja makan sekurang-kurangnya. Bawa bahan-bahan itu letak dekat meja makan kemudian buat. Kemudian dia ada kaedah dia. Letak ais dulu ke letak Milo dulu? Ke ataupun terbalikkan cawan, letak Milo atas cawan, terbalik tu. Baik, itu benda yang mustahil lah sebab kita semua dah biasa. Tapi nak ceritanya, bila kita nak membuat sesuatu pun kita ada asas ilmu berkenaan dengannya. Sama ada kita diajar, kita ditunjukkan, kita diceritakan ataupun kita memang dah pernah buat sebelum ini. Maka kita tahu ambil bekas yang sesuai, nak minum banyak ke, nak minum sikit ke, ataupun nak buat dalam jug supaya kita kongsi dengan mak ayah kita, adik-beradik kita, hidangkan kepada mereka pula lepas tu. Kita tahu banyak mana. Kemudian kita nak ambil, okey, mula-mula masuk Milo. Ataupun masukkan air panas, kemudian masukkan Milo supaya mudah untuk dihancurkan. Kemudian tambah susu. Kalau dia nak buat style macam-macam tu, terpulanglah. Asasnya macam tu. Kemudian barulah akhirnya tambahkan ais. Maka jadilah Milo ais. Baik. Kalaulah nak buat sesuatu yang simple itu, kita ada pengetahuan, ilmu berkenaan dengannya. Apatah lagi Allah SWT yang menciptakan seluruh daripada penciptaan ini. Daripada sekecil-kecil makhluk yang namanya sel, yang kecil lagi daripada itu pun unsur-unsur yang menjadikan sesuatu itu sel, sampailah kepada sebesar-besar alam. Sampailah kepada sebesar-besar alam, maka Allah mengetahui seluruh ilmu berkenaan perkara itu. Baik, jadi dalam akal, kalaulah perkara kecil kita nak buat pun kita ada ilmu, apatah lagi Allah SWT dengan keluasan ilmu. Itu juga yang Ustaz pernah sebutkan dalam kelas sebelum ini, perumpamaan tanda-tanda kebesaran Allah ditafsirkan oleh para alim ulama juga sebagai bahagian daripada ilmu Allah, nikmat-nikmat Allah. Dalam ayat yang kedua terakhir surah Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau air laut itu, Ustaz cerita kat dua-dua kelas sebelum ni, air laut itu menjadi dakwat untuk menulis kalimat rabbi, kalimat-kalimat Tuhan, ataupun diartikan tafsirkan para alim ulama ilmu-ilmu Allah, nikmat-nikmat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalaulah ada yang berkemampuan sebegitu, ada manusia yang boleh menulis tanpa henti penat dan juga diberikan jasad zahir yang mampu untuk mengeluarkan seluruh ilmu itu diterjemahkan kepada tulisan, makanya Allah SWT sebut apa? Maka pasti air laut itu akan kering dahulu sebelum selesai tulis habis semua benda itu. Baik. Seperti biasa, ruangan chat untuk tulis nama saja. Okay, baik. Makanya akan kering dahulu air lautan sebelum habis dituliskan segala ilmu Allah, nikmat-nikmat Allah itu. Bahkan Allah SWT memberikan satu tamthil, persamaan ataupun boleh katakan sindiran ataupun boleh katakan sebagai satu bentuk peringatan yang lebih berat lagi. Walau wajidna bimithlihi madada. Bahkan kalaulah kering, ternyata boleh kering air lautan itu menjadi dakwat, Allah tambah sekali ganda lagi air dakwat itu pun takkan mampu kita nak tulis segala ilmu Allah SWT itu, bahagian daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita sambung. Sikit lagi kita ada lebih kurang 6-8 minit lebih kurang sebelum kita habiskan kelas. InsyaAllah hari ini kita berhenti sebelum azan lah. Ataupun ada sesiapa nak azan. Okey, baik. Kita masuk kepada kesan mempercayai dan kesan akibat daripada mengingkari. Baik. Di antara kesan kita mempercayai ilmu bahawa Allah SWT itu bersifat ilmun. Allah SWT itu bersifat maha mengetahui. Apakah dia? Maka nescaya kita akan berlumba-lumba menerokai ilmu Allah yang luas. Sangat-sangat banyak ilmu. Kita hanya belajar satu bahagian saja.
Kalau siapa yang dah kalau macam orang-orang lain di atas dunia ini, walaupun dah belajar sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun, lepas macam awak sekarang ni peringkat sekolah rendah, lepas ni akan masuk peringkat sekolah menengah, akan masuk pula peringkat universiti, college atau universiti. Kemudian kalau nak melanjutkan pelajaran lagi, belajar pula dalam bidang master, belajar pula dalam bidang PhD, dan buat kajian macam-macam. Baik, makanya kalau nak kita menghargai betapa luasnya ilmu Allah, semakin kita belajar sebenarnya akan menjadikan kita semakin rasa bodoh. Semakin kita rasa tak tahu. Semakin banyak belajar, semakin banyak sebenarnya yang kita tak tahu. Bahkan bila kita belajar dalam peringkat yang tinggi ni, universiti ni, kalau contoh daripada sekolah rendah kita belajar banyak subjek tu tak? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, dan lain-lain, sejarah, lepas tu subjek kafar pula. Sekolah menengah begitu juga, kita belajar sampai 12, berbelas-belas subjek. Tapi nanti bila masuk peringkat college, bila masuk peringkat universiti, kita akan nak memilih kepada bidang ataupun cabang ilmu yang kita nak. Kalau yang cenderung minat sains, maka dia akan belajar sains. Kalau dia cenderung suka kepada matematik, maka dia akan pilih bidang yang berkaitan dengan matematik. Tapi dia tak akan belajar semua. Maka dia dah kecil tu. Dia lebih dikhususkan. Dia lebih kecilkan lagi dah. Baik, kita tinggal 10 minit lagi. Kemudian bila dah belajar peringkat ijazah itu, peringkat universiti akan ada kecil lagi nak belajar master. Kena pilih subjek ataupun tajuk yang khusus. Dalam tajuk khusus tu pula ada tajuk yang lebih kecil lagi. Itu tahap peringkat PhD ataupun doktor falsafah. Nak kata ni kita takkan mampu untuk memahami ilmu yang sangat luas. Kalau dah pilih contoh, macam Ustaz dulu belajar dalam bidang sains, daripada sekolah rendah, belajar semua subjek macam belajar. Kemudian sekolah menengah, belajar pula ambil bidang aliran sains. Selain belajar daripada yang asas ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik semua tu, kemudian aliran sains pecahkan pula, ada biologi, ada kimia, ada fizik. Matematik pecah lagi, ada matematik moden, lepas tu ada matematik tambahan. Kemudian kalau dalam ilmu agama Islam pecah lagi, ada pendidikan Al-Quran Sunnah, ada pendidikan syariah Islamiah, dan juga lain-lain bidang Al-Quran dan sebagainya. Maka selepas itu di peringkat universiti, maka ustaz memilih untuk belajar sebelum ini bidang sains. Maka belajar dalam bidang sains kesihatan. Bidang lain ustaz tak sentuh, tak ambil pun. Pada kawan-kawan lain belajar bidang lain. Tengok, itu pun dah menunjukkan kita dah mula ke arah nak mengecilkan fokus ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah SWT itu sangat luas. Maka orang yang mengetahui berkenaan dengan luasnya ilmu Allah SWT, maka dia akan rasa nak semakin meneroka, nak tahu lagi ilmu-ilmu tambahan. Macam dalam kelas sebelum ni lah, setiap kali kalau masuk kelas, ustaz pasti akan cerita satu benda yang sekurang-kurangnya lah satu yang ustaz rasa awak semua tak pernah dengar sebelum ni. Betul tak? Yang awak tak pernah tahu pun sebelum ni. Oh, rupa-rupanya ada. Oh, rupa-rupanya begitu. Baik. Jadi kalaulah ada sekurang-kurangnya, maka niat ustaz satu sebagai tambahan ilmu. Kemudian yang kedua sebagai satu kata apa? Galakan kepada diri awak untuk rasa macam nak belajar lagi. Macam mana ustaz boleh tahu macam tu? Macam mana ustaz boleh tahu benda itu? Macam mana ustaz belajar? Dan sebagainya. Maka sekurang-kurangnya ustaz mengharapkan ada dari kalangan anak-anak murid yang rasa macam nak tahu lebih. Apatah lagi kalau dia mengetahui bahawa ilmu Allah itu luas. Bahkan ustaz sendiri pun walaupun dah tahap mengajar, tetap masih lagi belajar. Walaupun mengajar di kuliah-kuliah, memberi kuliah di masjid-masjid surau, mengajar kitab-kitab, tetap rasa nak belajar lagi. Tetap masih lagi duduk di hadapan seseorang yang lebih berilmu. Walaupun orang itu lebih muda lagi. Ada ustaz-ustaz yang lebih muda daripada ustaz, yang masih lagi muda ni, tapi ada lagi muda lagi. Tapi ustaz duduk buka kitab depan mereka. Sebab nak tahu ilmu Allah itu luas. Mereka mungkin ada ilmu-ilmu yang ustaz tidak tahu. Baik. Kemudian kita tengok lagi kesan mempercayai. Menyedari hakikat ilmu pengetahuan manusia yang terbatas. Ilmu kita sikit sangat, terbatas sangat. Kita tak tahu banyak. Kita nak ulang kaji balik apa yang kita belajar minggu lepas ataupun minggu sebelum PDPR ni pun kita ingat tak agak-agak. Agak-agak ingat, agak-agak tak ingat. Baik, maka terbatas sangat ilmu kita ni. Sama juga contoh Ustaz bagi tadi, kita akan belajar yang spesifik. Kita tak belajar apa yang kita tak nak, kita hanya nak belajar apa yang kita nak. Lebih lagi, maka kita terbatas ilmu manusia. Kemudian melatih diri supaya bersifat amanah, iaitulah bila kita belajar ilmu ini, maka mesti ilmu itu ada sandaran dia. Itu daripada guru,
Kemudian ada dia punya buktinya, kita belajar. Ada rujukannya daripada kitab mana, daripada guru mana, daripada alim ulama mana. Maka itu dikatakan sebagai amanah. Tidak boleh kita hanya belajar dengan sendiri-sendiri. Tiba-tiba keluar daripada, lahir daripada mak kita terus kita jadi pandai. Ada ke macam tu? Kemudian kita pun reka ilmu sendiri, kemudian kita ajar pada orang lain. Tak mampu kita, tak boleh macam tu. Maka diajarkan dalam bab ilmu ini supaya kita amanah, mengajar apa yang kita tahu, mengajar apa yang kita diajarkan sahaja. Kemudian perasaan takut hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Bila kita sudah mengetahui begitu sekali hebatnya Allah, maka mestilah takut itu. Dan segala puji-pujian itu kembali kepada Allah, bukan kepada makhluk. Baik, 5 minit. Akibat mengingkari, maka iman akan mudah tergugat. Sombong dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kalau dia tidak beriman dan dia tidak meyakini pun Allah itu maha mengetahui, maka seseorang yang dia rasa dah cukup pandai, cukup hebat, maka dia akan rasa sombong dengan ilmu yang dia ada. Walhal dalam peribahasa ataupun peribahasa ke pepatah bahasa Melayu kita, kalau kita dalam bab ilmu, dalam bab belajar ni, ikut resmi padi. Ikut macam mana tabi'i ataupun kejadian padi itu. Tahu pokok padi semua? Tahu kan? Pokok padi, jangan tertukar pokok lalang. Pokok lalang lain. Ni pokok padi. Maka padi itu, kalau siapa yang pernah tengok lah. Kalau tak pernah tengok, boleh pergi dekat, boleh tanya Husna Humaira, minta izin nak tengok pokok padi ayah dia. Macam mana resmi padi? Resmi padi itu macam mana? Padi itu akan tumbuh, mula dia akan tumbuh tegak. Kemudian bila tegak tu dia akan mula keluarkan yang paling atas tu, pucuk tu nak mula keluarkan tumbuhnya inilah padi itu sendiri. Yang mana akhirnya akan jadi beras. Baik, dah azan . Kita tak usah habiskan yang terakhir ni. Kemudian bila jadi beras itu, jadi pokok padi itu, maka pokok padi itu semakin lebat banyak buah dia, agak-agak dia akan tegak ke ataupun dia akan mula condong. Dia akan tegak ke atau dia mula condong? Dia akan mula condong. Maka semakin dia berisi, semakin banyak dia, maka dia akan semakin condong, maka dia akan jadi macam ni. Tapi dia tak jatuh lah. Dia tak jatuh terus. Dia akan condong macam tu. Itu kebiasaan pokok padi. Makanya begitu juga dalam itu orang Melayu kita bijak, dia tengok alam maka dia ambil ilmu manfaat, dia boleh ambil daripada alam. Katanya ikutlah resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Maka begitulah dalam bab belajar, sepatutnya semakin kita belajar, semakin kita pandai, maka kita semakin tunduk. Maksud tunduk ini kita pandai hormat kepada orang, kita tahu malu kepada orang lain, dan kita tahu setakat mana ilmu kita. Perlu kita ada datang rasa itu. Baik, kemudian akibat mengingkari lagi, tidak amanah dalam amalan dan pekerjaan, dan juga mudah melakukan kemungkaran. Apatah lagi kalau tidak mengakui luasnya ilmu Allah, seolah Allah SWT tidak mengetahui apa yang dilakukan dan sebagainya, maka kemungkaran mudah untuk seseorang itu lakukan. Baik, kita tengok perbezaan di antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Baik, maka kita tengok satu-satu perbezaan. Perbezaan yang pertama, dalam bab macam mana ilmu itu sendiri. Maka Allah SWT tidak belajar untuk menjadi alim. Allah SWT sendirilah alim yang maha mengetahui. Allah yang menciptakan segala apa yang kita tahu. Bahkan Allah lah yang mencipta segala-galanya. Seperti mana tadi kita nak buat air Milo ais, maka kita mengetahui ada ilmu-ilmu berkenaan dengan nak buat itu. Maka Allah nak menciptakan alam, Allah nak menciptakan planet-planet, Allah menciptakan syurga dan neraka. Mana mungkin Allah SWT tidak mempunyai ilmu berkenaan dengan perkara-perkara itu. Allah yang menjadikan. Berbeza dengan manusia, kita mesti belajar untuk menjadi alim. Tak belajar, maka kita jadi alim. Boleh jadi pandai sendiri ke? Akhirnya tak boleh juga. Sama ada dia akan mula memerhatikan orang lain. Walaupun ada banyak kisah dekat luar sana, orang yang dia belajar ataupun dia pandai dengan sendirinya. Tapi bukanlah lahir-lahir terus pandai. Dia belajar juga, tapi dia belajar memerhati. Dia cuba, dia ulang, dia ubah, dia ulang, dia cuba buat. Lalas dia jadi tahu dengan sebab dia belajar. Walaupun bukan di sekolah. Sebagai contoh, macam mana budak-budak ataupun baby, perkembangan daripada bayi kepada kanak-kanak. Macam mana dia tahu benda itu sejuk atau panas? Sebab dia dah rasa. Bila dia rasa, oh ini sejuk, oh ini panas. Bila kali kedua dia akan tahu dah, okey, jangan sentuh yang ini panas, jangan sentuh yang ini sejuk. Sama juga makanan. Kalau dia ajarkan makan benda yang elok daripada kecil, maka dia akan pilih yang elok.
Tapi kalau sekali dah rasa, oh yang ni manis, oh yang ini sedap, oh yang ini, maka dia akan nak kepada yang itu sahaja. Makanya manusia belajar, barulah dia pandai. Sama ada belajar itu belajar formal di sekolah ataupun belajar itu dengan pengamatan dia ataupun dari segi pengalaman dia. Baik, minit yang terakhir. Saya laju saja. Kemudian ilmu Allah SWT tidak terbatas. Ilmu manusia sangat-sangat terbatas. Ilmu Allah tiada perantaraan. Ilmu manusia ada perantaraan seperti guru dan buku, dan Ustaz tambah pengalaman, memerhatikan orang, macam tadi peribahasa bahasa Melayu, memerhatikan alam, belajar daripada alam, tumbuhan ataupun haiwan dan sebagainya. Kemudian ilmu Allah merangkumi hal-hal gaib yang tidak kita ketahui, tapi manusia kita tak tahu perkara-perkara gaib, melainkan hanya apa yang diajarkan sahaja. Maka ilmu Allah meliputi perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Kita manusia hanya meliputi perkara yang telah dan sedang berlaku. Benda dah jadi baru kita tahu. Benda yang akan datang kita tak tahu. Benda yang sedang berlaku kita sedang alami. Okey, baik, insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Dah habis belajar dah Ustaz. Dah habis. Ini tak nak habis ni. Saya rasa kejap lagi tiba-tiba boleh off je ni. Tempat saya pun dah azan. Ya, baik. InsyaAllah sekadar itu saja kelas kita pada petang ini. Jadi nanti saya akan sharekan video, link untuk video dan juga slide tadilah.